Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak cerita mengenai Nas Daily. Saya tahu sesiapa yang menonton video ini pasti mereka ini penggemar ataupun peminat Nas Daily, ataupun mereka tak kenal pun siapa itu Nas Daily. Nak tahu tak macam mana Nas Daily boleh ada dekat Melaka ini? Seseorang yang berbangsa Israel, yang ada pasport Israel, boleh masuk ke dalam Malaysia. Jom kita dengar macam mana dia boleh masuk. Ini yang pelik ni. Jadi sebagai orang Islam, kita kena ambil tahu pasal benda ni. Kita kena ambil tahu pasal benda ni mengenai Nas Daily ni. Okey? Okey. Jadi korang kena kenal siapa itu Nas Daily. Nas Daily ni dia seorang yang berdarah kacukan Palestin, tapi dia adalah orang Israel. Okey, jadi Nas Daily ni korang kena tahu seorang blogger yang popular, yang ramai pengikut, berjuta-juta pengikut dia. Jadi macam mana dia boleh masuk ke dalam Malaysia sedangkan pasport orang yang ada pasport Israel ni, orang berbangsa Israel ni, yang ada pasport Israel ni tak boleh masuk ke dalam Malaysia ataupun mana-mana negara yang melarang orang Israel masuk ke dalam negara dia. Okey, pertama sekali dia ada dua kerakyatan, iaitu dia ada dua pasport, dua jenis pasport, satu Israel, satu lagi dia baru buat, dia beli, iaitu Caribbean. Okey, jadi sebab tu dia menggunakan Caribbean ni untuk masuk ke dalam Malaysia. Dia memang bersungguh-sungguh nak masuk ke dalam Malaysia. Okey, Nas Daily ni mula dia bawa macam contoh dia seorang blogger yang kita kenali, sebelum ni kenali saya pun terjebak sebenarnya. Dia ceritakan pasal kebaikan. Banyak kebaikan dia cerita, sehingga kan orang tak nampak di sebaliknya. Okey, sekarang ni satu persatu dia start untuk membeza-bezakan dengan agama-agama lain. Dia mengaku dia adalah orang Islam, tapi sebenarnya dia adalah orang yang munafik. Sebab apa? Dia kenapa saya cakap macam tu? Okey, bukan saya cakap suka-suka tapi kita dah kaji benda ni. Dia seorang yang munafik. Dia kata dia Islam, tapi sebenarnya dia bukan Islam. Okey, sebab dia dah buat agama dia sendiri. Jadi kat situ yang bahayanya. Sebab apa? Kita takut pengikut-pengikut ni mereka terjebak dengan anasir-anasir yang dibawa. Nas Daily ni banyak kali kutuk mengenai Malaysia. Banyak kali. Dia suka negara Singapura. Dan dia selalu membezakan Singapura dengan Malaysia. Dia kata orang Singapura bagus, cara Singapura bagus, orang Malaysia bodoh. Dan dia banyak juga dia kutuk mengenai orang-orang miskin, mengenai kehidupan orang miskin. Okey guys, daripada topik Nas Daily ni kita ke ejen Eli Cohen ni. Ada kena-mengena. Okey, banyak benda yang nak diceritakan. Okey, dengar video seterusnya. Okey, Eli Cohen adalah seorang ejen yang telah dilahirkan oleh Mossad. Okey, jadi Eli Cohen ni dia banyak penyamaran dia. Macam mana dia rosakkan Mesir, macam mana dia rosakkan Syria, macam mana dia rosakkan Yaman. Okey, semuanya hasil-hasil penyamaran dia. Mossad yang terkenal dalam dunia, nama dia Eli, tuan-tuan tahu? Eli Cohen. Eli Cohen ni digantung pada 18 Mei 1965. Eli Cohen ni tuan-tuan, macam tengok kehebatan Mossad ni. Dia ni beranak di Israel. Kemudian dia hantar dia piduk di Mesir. Bila dia masuk Mesir, dia masuk armada lah pertubuhan orang muda Yahudi di Mesir. Tapi dia nak minta masuk jadi sokong kerajaan Jamal Abdul Nasser, dia tolak dah pasal dia berkata dia Yahudi. Maksud selamat masa Mesir masa tu. Pasal dia nak masuk kerajaan Mesir ni, nak masuk geng Jamal Abdul Nasser. Mesir buang dia pasal tak yakin. Sebab dia ni bangsa Yahudi. Walaupun dia mengaku dia Islam semua, tapi Mesir tolak. Selamatlah Mesir. Maka dia balik ke Israel. Israel program dia untuk duduk di Yaman. Dan dia buat satu store kelang besar untuk dia. Dan dia jadi toke kedai kain di Yaman. Dia dapat personality baru di Yaman. Maka dia dapat kerakyatan Yaman. Dia jadi toke kain. Orang tak tahu kata jadi orang Yahudi yang Mossad. Habis tugas dari Yaman. Sebab apa tugas dari Yaman? Kalau tuan-tuan ingat zaman tersebut 1960-an, 1950-an berlaku banyak kes pencolekan kanak-kanak Yaman berlaku di sana. Itu kerja dia. Dia akan bagi maklumat, hantar ambil. Balik Israel, Israel hantar dia pula pergi duduk di Argentina. Bila duduk di Argentina 1960, dia berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama General Amman Al-Hafiz. Dia ni Menteri Pertahanan Syria. Tetapi masa tu dia jadi diplomat PTD dekat Argentina. Dia berkawan rapat dengan dua ni. Dia pakai nama dia yang lain.
Maka sampai general ni jadi sayang kat dia. Sampai satu peristiwa, general ini balik ke Syria melakukan kudeta tentera. General ini naik rentah Syria dan lantik dia jadi AJK, Kementerian Pertahanan Syria. Masa tu dia punya akses untuk kerajaan Syria cukup hebat. Zaman ini zaman berlaku bila? Zaman perang 6 hari, zaman perang 40 hari, zaman perang Yom Kippur 1961, perang Arab Israel, teman-teman tempoh ni. Maka tuan-tuan, sampai tahap mana Eli Cohen ni buat? Ya. Dia akses boleh masuk ke kawasan perang, kawasan Bukit Golan apa semua ni. Dia cadang kepada tentera Syria, kita tanam pokok kayu putih. Saya tak tahu pokok apa. Ya. Dekat kawasan Bukit Golan ni kita tanam pokok kayu putih, dan dekat pokok itu kita boleh berlindung daripada tentera musuh. Dia bagi cadangan. Tentera Syria ikut pendapat dia. Pasal dia sebahagian daripada tentera Syria. Dia ada pangkat, dia exco dalam tu. Maka dia sampaikan info yang sama dekat tentera Israel, nak bunuh tentera Syria, bom pokok tu. Maka mati dia. Kemudian dia bertugas buat apa? Dia cari semua info-info pasal pilot Syria. Tuan-tuan ingat tak? Semua info pasal pilot Syria, nama keluarga, nama anak, nama cucu, sekolah mana dan sebagainya. Dan tiap kali tentera Syria main nak pergi bom kawasan Israel, Israel tak payah tembak apa anti-roket, anti-jet. Dia cuma masuk ke radio pesawat pilot tu, dia cuma kata, dia sebut nama anak pilot, dia sebut nama bini pilot, dia sebut sekolah anak pilot, dia kata kalau anak bini yang selamat, nak patah balik. Maka patah balik. Dunia melihat sebagai pengkhianatan Syria, tapi dunia tak tahu benda itu berlaku hasil kerja Mossad. Yalah, pilot pergi patah balik. Ya, baik. Yang kedua, bahasa masa tu Soviet dengan Syria rapat sampai sekarang ya. Baik. Macam mana boleh kantor ni? Macam mana boleh kantor cerita dia ni? Rumah Eli Cohen terletak sebelah ataupun dekat dengan pejabat kedutaan India di Syria. Pejabat kedutaan India komplain pasal apa? Kita punya signal radio zaman tersebut, radio lah, tak pakai wifi kan. Slow, kita nak hantar maklumat radio balik ke India pun jadi lambat. Pasal apa? Picek. Maka TNB ke, betul lah kot, TNB Syria picek, ada masalah apa-apa. Pasal apa boleh kita slow? Cek slow juga. Maka ketika itu Allah Ta'ala hadirkan ilham kepada TNB Syria macam tu lah. Saya tak tahu apa nama jabatan tu. Dia pun nak cuba kaji pasal apa boleh jadi macam ni. Maka untuk satu hari tu, dia pun tutup elektrik kawasan tersebut. Dan dalam ketika itu, Eli Cohen ini terdesak nak hantar info ke Israel. Dia tak boleh hantar elektrik tak ada, radio tak boleh bunyi, tak boleh hantar isyarat. Maka ketika itu dia pakai bateri. Nampak makanan tunjuk ni. Dia pakai bateri nak hantar juga info. Maka geng-geng TNB ni, saya sebut TNB tuan-tuan lah, bukan TNB lah, saya tak tahu nama. Geng-geng Syria punya kajian ni lah. Depa cek dekat depa punya radar, macam mana boleh keluar signal radio sedangkan elektrik kami dah tutup kawasan ni. Impossible, kan? Macam mana orang masih boleh guna radio signal sedangkan elektrik kami dah tutup? Maka depa cek main daripada mana? Main daripada apartment Eli Cohen. Depa naik ambush, tengok rupanya banyak data-data, info-info, dokumen-dokumen tentang pejuang Islam. Dan kesemuanya dihantar melalui radio ke Israel. Baru tahu rupanya dia yang jadi pengkhianat selama ni. Yang perang Arab Israel duk kalah ni, dia duk bagi info. Maka akhirnya kerajaan Syria buat keputusan gantung dia. Gantung di khalayak pada tanggal 18 Mei 1965 kalau saya tak salah. Ya, gantung di khalayak. Jadi, kenapa kita kena tahu pasal sejarah ni? Kita kena tengok sejarah macam mana Yahudi ni jahat menggunakan daripada ejen-ejen dia Eli Cohen ni, sehingga kan rosaknya banyak negara-negara Islam. Jadi sebab tu yang kita risau mengenai apa orang kata Nas Delhi ni, kita takut-takut nanti negara kita tergadai. Sebab apa? Kita takut dia menjadi perisik kepada Israel. Laknatullah. Jadi sebab tu hari ni kita kena ambil langkah berjaga-jaga untuk keselamatan. Yang penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni baru betul.